Okey, hari ini cikgu akan bincang latihan buku kerja yang telah kamu lakukan. Okey. Okey, 1.5 ketumpatan. Okey, jadi kamu perlu untuk SP 1.5.3 kamu perlu tahu apakah maksud ketumpatan. Okey. Jadi ingat ketumpatan ialah jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Okey. Apakah itu ketumpatan? Jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Okey. Jadi kamu macam mana nak cari nilai ketumpatan? Kamu bahagikan jisim dengan isi padu. Kamu akan dapat nilai jisim bagi 1 unit isi padu sesuatu bahan itu. Okey. Okey, tengok nombor 2. Raja menunjukkan suatu minuman kegemaran rakyat Malaysia. Okey. Iaitu teh berlapis. Okey, jadi kamu tengok bawah sekali ini adalah gula merah. Di tengah ialah susu sejak. Di atas ini ialah teh dan yang terapung ialah ais. Okey. Jadi di sini kamu tengok ada berlapis-lapis. Kenapa berlakunya berlapis-lapis? Okey, disebabkan oleh perbezaan ketumpatan cecair. Okey. Okey, kamu tengok yang paling bawah ialah gula merah. Yang paling atas ialah ais. Okey. Jadi apa yang boleh dikatakan? Okey. Soalan dia, apakah yang boleh dikatakan mengenai gula merah dalam minuman tersebut? Okey, jadi kamu tengok tadi gula merah berada di paling bawah sekali. Okey. Tengok ini gula merah ada di paling bawah sekali. Jadi jika berada di paling bawah, itu maksudnya gula merah tenggelam. Okey. Kenapa gula merah tenggelam? Okey, gula merah tenggelam di dasar gelas kerana gula merah lebih tumpat daripada bahan-bahan yang lain. Okey. Tenggelam kerana apa? Kerana lebih tumpat daripada bahan-bahan yang lain. Okey. Bagaimana jika soalan tanya mengenai ais? Okey, ais berada di paling tinggi. Ais terapung di atas permukaan teh kerana ais kurang tumpat berbanding bahan-bahan yang lain. Okey, kalau di bawah lebih tumpat, di atas kurang tumpat. Okey. Okey, tengok soalan B. Berdasarkan ketumpatan susun lapisan minuman tersebut secara menaik. Okey. Jadi nilai ketumpatan yang paling tinggi ialah di bawah. Okey. Nilai ketumpatan yang paling rendah ialah di atas. Jadi dia minta susun secara menaik. Susun secara menaik maksudnya kamu mesti mula dari nilai yang paling rendah. Okey. Nilai yang paling rendah menuju ke nilai yang lebih tinggi. Okey. Jadi nilai yang paling rendah cikgu cakap tadi ialah ais. Okey, nilai yang paling rendah ialah di bahagian paling atas. Jadi kamu susun ais, teh, susu sejat dan gula merah. Okey. Jadi jawapannya apa? Ais, teh pekat, susu sejat dan gula merah. Okey, susunan menaik. Okey. Nilai ketumpatan paling rendah hinggalah nilai ketumpatan yang paling tinggi. Okey. Nilai paling tinggi berada di paling bawah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Diberi ketumpatan air ialah 1 gram per sentimeter padu. Okey.
apakah ketumpatan air dalam unit kilogram per meter padu? Okey. Jadi 1 gram ini kamu nak tukarkan dalam bentuk kilogram. Okey. Bagaimana? Okey, kamu ingat 1 gram bagi 1 sentimeter. Okey. Okey, kalau kilogram ialah 1,000. Okey. 1,000. Okey. Meter dalam unit dia 1,000. Okey. Okey. Apa kamu ingat hari tu? Meter ialah kuasa 3 kan? Okey, bila kamu bahagikan dengan 1,000, jadi nilai itu bila dia naik ke atas, dia akan jadi 1,000 kilogram per meter padu. Okey. Nanti cikgu akan ajar lebih lagi tentang penukaran unit ini ya. Jadi ingat, kalau penukaran unit dia akan jadi lebih besar. Okey. Bayangkan 1 meter, 1 sentimeter ini ditukarkan dalam bentuk 1 meter. Okey. Jadi 1 sentimeter nak tukar menjadi 1 meter, kamu kena darab dengan 1,000. Sebab itulah 1 gram ini juga darab dengan 1,000. Okey, jadilah dia 1,000 kilogram per meter padu. Okey. Okey, soalan nombor 4. Raihan menjalankan eksperimen di bawah untuk mengukur isi padu suatu objek tidak sekata. Okey, jadi apakah nama kaedah yang ditunjukkan? Okey, jadi kamu tengok. Okey, gambar. Ini adalah batu, bentuk dia tidak sekata. Okey, isi padu awal air ialah 100 mililiter. Okey. Apabila batu itu ditenggelamkan, isi padu air ini akan meningkat. Okey. Jadi, kamu nampak air daripada 100 mililiter ini akan tersesar. Okey, tersesar ke atas sehingga menjadi 120 mililiter. Okey, sebab itulah nama dia kaedah sesaran air. Okey. Apa itu sesaran air? Ini air tersesar dari 100 mililiter menjadi lebih tinggi, iaitu 120 mililiter. Okey. Okey, bagaimana kamu nak kira ketumpatan objek melalui kaedah sesaran air? Okey, jadi kamu tengok isi padu awal ialah 100, isi padu akhir ialah 120 mililiter. Jadi berapakah isi padu batu ini? Okey, kerana apabila batu dimasukkan dalam air, air itu bertambah sebanyak berapa? 120 tolak 100 ialah 20 mililiter. Okey, kerana air tersesar sebanyak 20 mililiter, jadi jisim batu itu ialah 20. Jadi isi padu batu ini ialah 20 mililiter. Okey. Jadi kamu sudah tahu isi padu batu ialah 20 mililiter. Jadi kamu guna rumus ketumpatan batu. Ketumpatan batu bagaimana? Ingat lagi tak rumus dia? Okey. Okey, ketumpatan objek rumusnya ialah jisim bahagi dengan isi padu. Jadi kamu sudah tahu tadi isi padunya ialah 20 mililiter. Okey. Kamu ingat 20 mililiter, mililiter sama juga dengan sentimeter padu. Okey. Jadi okey. Jadi soalan dia beri jisim objek ialah berapa?
Jisim objek itu ialah 60 gram. Okey, kira ketumpatan. Okey, jadi kamu boleh terus guna jisim objek 60 gram bahagi dengan isi padu batu tadi yang sudah kamu dapat dengan cara menolak bacaan akhir dengan bacaan awal. Okey, 60 gram bahagi 20 cm padu. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 3. Okey, kamu tulis saja unit dia gram per sentimeter padu. Okey, bacaan dia gram per sentimeter padu. Okey, bila kamu tak tulis tanda per ini terus jadi negatif 3. Okey, bacaan dia sama. Okey, kamu nak baca 3 gram sentimeter negatif, kuasa negatif 3 pun boleh. Okey, tetapi ianya sama macam ini ya. 3 baca macam mana? Gram per sentimeter padu. Okey, 3 ini mewakili padu, isi padu. Okey, boleh ya, senang saja. Okey, nanti kamu akan untuk jalankan projek STEM, okey, mencipta. Jadi nanti cikgu akan terangkan. Okey, untuk sekolah kita akan buat mencipta kapal selam. Okey, setakat itu saja. Terima kasih.